Ya, kita kena akui amal ibadah kita boleh terhapus pahalanya dek kerana mulut kita. Dan ini sabit dalam Al-Quran. Antara contoh Allah Ta'ala sebut, sedekah itu pahala besar. Tapi pahala sedekah boleh hilang apabila kamu melakukan perkara tertentu. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kepahaman para nabi, daya hafalan para rasul, dan ilhamnya para malaikat. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan taqwa, dan cantikkan kami dengan afiyah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Terima kasih saudara saya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fairuz bin Ismail selaku Imam Masjid Abu Bakar Temerloh, sahabat lama yang kita dah kenal lebih daripada 20 tahun sejak beliau bertugas di Raub lagi. Seterusnya para pegawai, ahli-ahli jawatan kuasa dan para sukarelawan Masjid Abu Bakar Temerloh, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Kita dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada malam ini dan seterusnya dapat kembali bertatap muka setelah kali terakhir saya menyampaikan ceramah di sini kira-kira 1939 hari yang lalu, iaitu hari Ahad 8 Oktober tahun 2017. Maknanya sudah 5 tahun 3 bulan 21 hari. Dan saya yakin tuan-tuan tak ingat dah apa yang saya ceramahkan ketika itu. Malam ini saya diminta menyampaikan satu tajuk, moga-moga ada manfaat, iaitu lidah berbisa, pahala binasa. Ya, kita kena akui amal ibadah kita boleh terhapus pahalanya dek kerana mulut kita. Dan ini sabit dalam Al-Quran. Antara contoh Allah Ta'ala sebut, sedekah itu pahala besar. Tapi pahala sedekah boleh hilang apabila kamu melakukan perkara tertentu. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum. Wahai orang beriman, jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu. Mana sedekah itu ada pahala, tapi pahalanya boleh terbatal. Dengan apa? Bil manni wal adha. Pertama kata Allah Ta'ala, bila kamu mengungkit. Yang kedua, bila kamu sakitkan hati atau perasaan orang yang menerima bantuan itu. Ini surah Al-Baqarah ayat 264. Sebab itu, bayangkanlah kita dah sedekah berapa banyak, ribuan ringgit kita keluar, tiba-tiba tak ada nilai di sisi Allah kerana mulut kita. Ngungkit, nyakitkan hati, itu mula daripada mulut. Sebab itu tuan-tuan puan-puan, lidah ini benda yang sangat berbahaya.
Sememangnya lisan adalah anugerah dan nikmat yang sangat luar biasa. Tapi bila anugerah ini tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya, maka ia akan jadi bumerang yang akan balik semula kepada kita. Ada dalam tafsir Ibnu Katsir, ada satu huraian yang mana Ibnu Katsir ambil riwayat ini daripada Ibnu Jarir. Ibnu Jarir dia dapat daripada Ibnu Waqi'. Ibnu Waqi' cerita kepada dia satu kisah yang dia dapat daripada ayahnya daripada Abul Ashhab bin Khalid Ar-Rabi'. Cerita tentang Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ini seorang hamba asalnya. Dia seorang budak. Dia orang Habsyah. Kemudian dia menjadi seorang tukang kayu. Satu hari majikan dia kata kepada dia, "Wahai Luqman, sembelihkan kami kambing." Bos dia suruh. Luqman pun sembelih kambing. Dan tuan dia pesan bawa bahagian kambing tu yang paling terbaik sekali. Jadi Luqman pun bawa pada majikan dia hati dan lidah kambing yang dia dah sembelih. Dia kata, "Tuan, ini bahagian paling baik sekali." Kemudian majikan dia kata, "Boleh tak kamu bawa benda yang paling tak elok sekali daripada kambing ni?" Luqman pun bawa anggota yang paling tak elok pada kambing adalah hati dan lidah juga. Jadi majikan dia heran, "Mengapa anggota yang sama kamu bawa?" Maka jawab Luqman, "Hati adalah raja. Dia yang menentukan kedudukan kita ini. Kalau baik hati, maka baiklah lidah dan baiklah seseorang itu. Sebaliknya, kalau seorang itu hatinya bermasalah, maka lidahnya akan bertindak membalikkan imej yang buruk tentang diri dia. Sebab itu lidah ini dia boleh jadi musibah kepada kita." Itu sebab Imam Al-Ghazali dia pernah tanya kepada anak-anak murid dia 6 soalan teka-teki. Apa benda yang paling dekat dengan kita? Anak murid jawab yang paling dekat mak ayah. Kata tidak. Benda yang paling dekat kematian. Mati bila-bila masa. Yang kedua, apa benda yang paling jauh? Anak murid jawab negara China. Kata dia tak. Masa lampau, masa lalu, takkan kembali lagi. Yang ketiga, benda apa yang paling besar? Anak murid jawab macam-macam jawapan. Kata Imam Ghazali, tak. Benda yang paling besar, nafsu dan kehendak. Macam-macam tak. Apa benda yang paling berat? Ada yang kata batu, besi. Kata dia tak. Yang paling berat, memikul amanah. Dia tanya apa benda yang paling ringan? Anak murid jawab kapas, kertas. Kata Imam Ghazali, tak. Yang paling ringan, meninggalkan semayang. Tak ada alasan berat. Semuanya tak ada alasan pun tak semayang. Dan dia tanya apa benda yang paling tajam? Anak murid jawab pisau, pedang. Kata dia tak. Yang paling tajam sekali adalah lidah. Lidah ni dia tajam daripada pedang lagi. Dia boleh melukakan. Pedang, kerih, pisau, nak tikam kena berdepan. Tapi lidah dia boleh tikam daripada Temeloh sampai Kuantan. Orang Kuantan tuan-tuan boleh tikam hati dia dengan mulut kita saja. Maki, hamun, kutuk mak bapak dia, terlukalah dia. Begitu hebatnya lidah ini. Sebab itu Nabi pernah berpesan, "Admanu li sittan min anfusikum, admanu lakumul jannah." Engkau boleh jamin 6 perkara, aku jamin kau masuk surga. Buat 6 perkara. Asdiqu iza hadastum. Pertama sekali, jangan menipu bila bercakap. Mana mulut dulu, Nabi ajarkan. Wa aufu iza wa'adtum. Bila berjanji, kamu mesti tepati janji itu. Wa addu iza tumintum. Dan tunaikanlah amanah jika diberi amanah. Wahfazu furujakum. Jaga kemaluan kamu. Wa ruddu absarakum. Jaga pandangan mata kamu. Wa kuffu aidiakum. Jaga tangan kamu dari buat benda tak baik. Ini hadis riwayat Al-Hakim. Maka tuan-tuan, walau siapa pun kita, kalau tinggi jangan sampai menimpa. Kalau besar jangan sampai melendan. Kalau bertaji jangan sampai memupur. Bertaring jangan mengekah. Berkuku jangan sampai mencakar. Kata orang tua, masuk kampung orang bawa ayam tina. Jangan bawa ayam jantan. Jalan biarlah di tepi-tepi. Benang arang orang jangan dipijak. Duduk biarlah di tapak tangga. Mandi biarlah di hilir sungai. Berdiri moleklah di luar gelanggang.
Kalau kaki belum bertaji, gelanggang orang janganlah diuji. Ini sifat orang Melayu. Sebab itu teringat saya satu pesanan daripada Ibn Salah. Kata Ibn Salah, indikator seorang Muslim yang baik disebutkan dalam 4 buah hadis. Maknanya kalau malam ni kita nak muhasabah, aku ni orang baik ke tak? Indikatornya adalah melihat kepada 4 hadis. Kalau kita ada dalam hadis ini, baiklah kita. Pertama, apa indikator hadisnya? Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Antara tanda kebaikan orang Islam adalah meninggalkan sesuatu yang tak ada kena-mengena dengan dia. Hadis riwayat Tirmizi dan juga Ibnu Majah. Mana dalam bahasa mudah, mind your own business. Respect other people's privacy, personal boundaries. Jangan jaga tepi kain orang, bagus, tak ada masalah. Yang masalahnya adalah kita sekarang dah bukan jaga tepi kain, tapi masuk dalam kain orang. Itu masalah kita. Leave that which does not concern you. Itu maknanya, tinggalkan apa yang tak ada kena-mengena dengan awak. Usah sibuk. Ini nombor 1. Yang kedua, indikator kebaikan Muslim adalah berdasarkan hadis. Pernah seorang sahabat datang jumpa Nabi, dia kata, murni bi amri wala tuksir alayya hatta a'qilahu. Ya Rasul, ajar pada saya satu amalan yang kalau Tuhan ajar, saya tak payah tanya orang lain dah. Saya akan amal sampai bila-bila. Apa jawapan Nabi? La taghdab. Jangan marah, kata Nabi. Fa'ada alaihi. Dia tanya lagi, takkan itu je? Lainlah pula ya Rasul. Jangan marah. 2 kali. Dia marah pula Nabi. Takkan itu je? Nabi, jangan marah. Jangan marah. Kalau kita jenis marah-marah, belum baik lagi. Jangan marah. Bukan tak boleh marah. Contoh orang bakar Quran pun kena marah. Tapi marah biar bertempat. Jangan marahkan nyamuk, kelambu yang kena bakar. Tak kena orangnya. Yang ketiga, indikator kebaikan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna iman seorang kamu selama mana kamu belum cinta kepada saudara se-Islam dia seperti dia cinta diri dia sendiri. Hadis Bukhari Muslim. Dan yang keempat, kata Ibn Salah, Nabi berpesan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Siapa yang percaya pada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia bercakap yang baik-baik, falyaku khaira, cakap yang baik-baik saja. Kalau tak ada benda nak baik yang dicakapkan, aw liyasmut, diam sajalah. Speak a good word or remain silent. Pilihan 2 saja, cakap benda baik ataupun diam saja. Ini berlaku dalam masyarakat kita sekarang. Apabila semua orang nak bercakap, walaupun percakapannya itu tidak membawa kebaikan, maka benarlah kata Plato, wise men speak because they have something to say, but fools speak because they have to say something. Beza. Orang cerdik bercakap sebab dia rasa ada benda yang perlu disampaikan. Tapi orang yang tak berapa cerdik, dia bercakap sebab dia nak menunjuk kewujudan dia. Kalau dalam mesyuarat, dia bercakap banyak. Tapi tak ada apa pun. Hanya nak menunjuk, dia datang mesyuarat. Muka yang sama je, tanya soalan pun. Usul itu, muka sama je. Sebab they have to say something. Bukan kerana they have something to say. Itu beza. Sebab itu, bila Nabi sebut, man kana yu'minu billah wa yaumil akhir, falyakul khaira. Cakap yang molek-molek saja. Nabi suruh jaga mulut. Kata orang tua-tua, kalau bercakap pelera lidah, berjalan pelera kaki. Bila bercakap rendahkan suara, bila bergaul rendahkan hati. Kalau bermadah lembutkan lidah, kalau berjalan haluskan langkah. Bercakap kalau tak beradab, melangkah pun nanti tak sebenggah. Terlanjur langkah di bawah surut, terlanjur lidah membawa maut. Hingga orang tua ajar awak nak bercakap dengan orang kena ukur. Cakap dengan orang jauhkan mengenang. Cakap dengan orang tua banyakkan bertanya. Cakap dengan anak berlunak-lunak. Bercakap dengan isteri, isi mengisi. Cakap dengan suami, ingat mengingati. Cakap dengan mertua, jaga-jaga. Cakap dengan menantu, bertentu-tentu. Cakap dengan sahabat, berhemat-hemat.
bercakap dengan kawan, segan menyegan, bercakap dengan ulama, berumpama, bercakap dengan alim, berlaku takzim, bercakap dengan penghulu, jaga malu, cakap dengan mak, agak-agak, cakap dengan nenek, baik-baik, cakap dengan datuk, berelok-elok, cakap dengan guru, elokkan kelaku, cakap dengan tetangga, manilah muka, panjanglah 3 hari tak habis. Apa sebab kita kena atur percakapan dengan orang yang berbeza-beza? Kerana umur tak sama, pengalaman lain-lain. Awak pangkat besar memang, tapi umur muda. Dia lama makan garam. Sebabnya kerana lidah aib terdedah, kerana cakap malu pun tersingkap. Maka Islam mengajar kita, sama ada kalau nak bercakap, cakap yang baik-baik saja. Kalau tak ada apa yang nak dicakapkan, diam. Gunakanlah lisan kita ini untuk kebaikan. Jangan jadi orang celupa, maki, carut, ayam serama patah kaki, ayam sabun jalak lenting, mulut celupa kuat maki, kepala angin cepat melenting. Orang tak suka. Buah durian dibelah-belah dengan param pisau belati. Jaga mulut, jagalah lidah. Kawan sahabat, tak kecil hati. Bintang timur cuaca baik, cahaya sampai ke hutan seberang. Mulut manis hati baik, itulah budi dikenang orang. Baik itu orang tua-tua dulu ada satu kata-kata, kerana pulut santan binasa. Dia ada banyak mazhab lah cara bacaannya. Ada yang baca kerana pulut santan terasa, kerana mulut badan binasa. Ada yang kata kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan merasa. Tak kisahlah tuan-tuan. Yang penting sebab pulut santan binasa, sebab mulut habislah pulut itu. Itu mudah orang muda nak faham. Nabi SAW dia pernah pesan pada Muaz bin Jabal ketika Muaz nak pergi berdakwah. Kata Nabi, awak di Yaman jangan lupa suruh orang semayang. Pesan dia jihad, jaga puasa. Panjanglah Nabi pesan pada dia. Di hujung Nabi sebut. Di hujungnya Nabi jelil lidah dia. Muaz terkejut, apa pula jelil lidah? Kata Nabi, Muaz, kuf alaika hadha. Nabi jelil lidah, Nabi tunjuk lidah dia. Mu jaga lidah ini. Maka Muaz kata, ya Rasulullah, wa inna la mu'akhazuna bima natakallamu bihi. Adakah nanti orang akan diseksa kerana apa yang keluar daripada mulutnya atau percakapannya? Kata Nabi, wahal yakubun nasu fil nari ala wujuhim illa hasaidu alsinatihim. Berapa ramai manusia nanti akan dilemparkan ke dalam neraka, semuanya berpunca daripada lidah dan mulut mereka. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Sebab itu mustahak kita menjaga mulut, menjaga lidah, lisan kita. Dan ingat tuan-tuan, perintah menjaga mulut adalah perintah direct daripada Allah. Dalam Quran lebih daripada satu ayat, Allah Ta'ala perintahkan kita cakap kena jaga-jaga. Bukan boleh main lepas saja bercakap. Dan ingat, kita orang Islam dengan Quran ni, satu ayat saja perintah, wajib taat. Apatah lagi kalau dah lebih pada satu. Apa perintah dalam Quran yang satu saja tapi kita buat sampai sekarang? Selawat. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Oh, gitu selawat setiap bulan buat majlis selawat. Tapi dalam Quran arahan bercakap maulid lebih pada 2-3 ayat. Pertama Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 83. Wa qulu linnasi husna. Dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Ayat yang kedua Allah Ta'ala sebut surah An-Nisa ayat 8. Farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Berilah mereka daripada harta itu kepada anak yatim dan ucapkanlah perkataan yang baik kepada mereka. Yang ketiga dalam surah An-Nisa ayat yang ke-9. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Oleh itu hendaklah kamu takwa kepada Allah dan hendaklah kamu bercakap dengan percakapan yang tepat kebenarannya. Jangan nipu. Surah An-Nisa ayat 9. Dalam ayat yang lain surah An-Nisa ayat 63. Ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'rid anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tahu apa dalam hati, ada dalam hati mereka.
Sebab itu berpalinglah daripada mereka dan berilah mereka nasihat dan cakapkan pada mereka nasihat yang boleh membekas dalam jiwa mereka. Surah An-Nisa ayat 63. Mana nak dakwah pun tak boleh kurang ajar. Tak boleh celupa, ngejek, tak boleh. Ini perintah Allah. Bukan perintah Jabatan Agama. Allah suruh. Yang kelima, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra ayat 23. Wa qul lahuma qawlan karima. Dan bercakaplah kepada kedua ibu bapamu dengan perkataan yang mulia, yakni bersopan santun. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra ayat 53. Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsanu inna syaitanu yanza'u bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Dan hendaklah kamu katakan kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan percakapan yang baik. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan pergaduhan di kalangan kamu dan syaitan itu adalah musuh yang sebenar. Surah Al-Isra ayat 53. Kemudian Allah pesan lagi dalam surah Luqman ayat 19. Waqsid fi mashyika waghdud min sautik inna ankara aswati la sautul hamir. Dan sederhanakanlah langkah semasa berjalan dan rendahkanlah suara ketika bercakap, sebab seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Surah Luqman ayat 19. Ini peringatan untuk kita hok cakap telefon macam kita seorang ada handphone. Orang lain ada handphone ke awak seorang? Ya aku okey. Orang lain ada handphone juga. Dalam hati pekak agak dia ni. Satu restoran tu dia bercakap. Cerita projek semua kita dengar. Ini lebih teruk pada suara keledai. Ni bukan kita cakap. Surah Luqman ayat 19. Ini antara beberapa contoh saja dalam Quran. Arahan untuk jaga cakap. Kerana salah bercakap boleh jadi doa yang tak baik. Kita bercakap ni, dia adalah doa. Apa juga sebab doa ni dia ada momen tertentu yang mustajab. Kita takut masa kita bercakap, mustajab doa. Baik itu orang tua-tua dulu walau tak mengaji tinggi, mulut dia jaga. Khususnya kalau dia nak marah anak-anak dia. Kita besar di kampung tuan-tuan puan-puan. Orang tua-tua kita mana pernah maki kita atau sebut kita dengan bahasa yang jelek, tak benar. Kalau anak nakal sekalipun berlari dalam masjid ke apa ke bising ke, dia paling-paling pun dia panggil bertuah punya anak, bertuah ya. Pinggan pecah di rumah, pang, bertuah punya cucu, bertuah ya. Kenapa dia panggil bertuah? Nakal. Tapi dia doa mudah-mudahan dengan sebutan bertuah itu, anak dia dah besar, minimumnya jadi macam hebat macam hang tuah mudah-mudahan. Hebat sangat bersilat ni, panggil hang tuah sajalah. Betul orang Arab sekalipun, mereka tahu percakapan ni doa. Baik itu orang Arab, kalau anak nakal, dia tak sumpah seanak macam budak sekarang kan, kalau anaknya nakal, dia kutuk angka ni melompat macam beruk. Macam mana boleh panggil anak beruk? Kalau anak beruk, mak awak beruknya. Mak beruk dengan bapak beruk. Bapak beruk main telefon je kerja, tak bercara ke anak. Mak beruk tukang beletik, anak beruk melompat. Tak sesuai. Orang tua lu panggil tuah. Tuah punya budak. Orang Arab pula, kalau anaknya nakal, apa gelaran dia? Kalau kita panggil bertuah. Orang Arab dia panggil anaknya bahlul. Bahlul entah. Bagi kita orang Melayu dengar kasarnya. Bahlul ke anak dia. Sebab kita dididik oleh filem studio Jalan Ampas. Itu masalah kita. Cerita Melayu tahun 60-an, Bahlul ni sumpah serana. Sebenarnya tidak. Bahlul ni nama seorang orang hebat. Namanya Muhammad Al-Bahlul. Ataupun nama sebenarnya Wahab Ibnu Amir. Dia ni pernah hidup di zaman Khalifah Harun Ar-Rashid. Dia meninggal tahun 806 Masihi di Syria. Dia bekas hakim, ya arif. Dia tinggalkan kehidupan hakim, dia jadi seorang sufi. Jadi orang masa doa biarlah anak dia jadi macam Muhammad Al-Bahlul ini. Jadi dia Bahlul enta. Jadi agaknya Piramli kedengar Arab panggil Bahlul. Agak dia nyompah, dia balik dia buat cerita. Bahlul. Sebenarnya Bahlul tu nama orang hebat.
Nama orang hebat. Makamnya masih ada di Damsyik sekarang. Kalau Syria boleh masuk, tapi tak boleh masuk dah. Ada makamnya. Makam Muhammad Al-Bahlul. Tapi ni terpulanglah pada tuan-tuan balik kan nak panggil anak Bahlul ke tidak. Kita mungkin faham, jiran tak faham. Bala balik ceramah makin celupa mulut. Tajuk je jaga mulut, balik dia bala ke anak dia. Pergi opis esok panggil kau, bala. Kau ni bukan dengar ceramah, jaga lidah ke semalam. Jadi tak payah je lah, tak sesuai adat kita. Ayolah tuan-tuan, puan-puan. Saya pesan diri saya dan tuan-tuan, jom kita jaga je lah mulut. Ada satu hadis, riwayat daripada Abu Daud dan Tirmizi. Nabi pernah sebut, kata Ibnu Abbas, ada satu golongan orang yang surga menantikan kedatangan dia. Surga tak sabar menanti orang bila lah nak mati, cepat sikit masuk surga. Surga rindu pada dia. Al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafar. Surga itu rindu pada 4 golongan. Pertama, talil Quran. Orang yang suka baca Quran. Yang kedua, wahafizil lisan. Orang yang jaga mulut. Yang ketiga, wa mut'amil ji'an. Orang yang suka belanja orang makan. Ada makan malam ni? Ada orang sponsor ke duit masjid? Duit masjid? Sponsor lah tuan-tuan. Baru masuk surga. Nasi pun RM5 sebekas harap. Oh, sponsor. Tak apa, next time dia sponsor lah. Dia dengar hadis ni, dia semangat sikit. Mut'amil ji'an, hujan-hujan orang lapar, kita bagi makan. Surga rindu kita. Kemudian, wa ta'imin fi syahri Ramadan. Orang yang tak sabar untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Maknanya kita dah di bulan Rejab, dia membilang-bilang, itu dia baca Allahumma barik lana fi Rejab wa Sya'ban balik Ramadan. Ya Allah, berkatkan aku bulan Rejab, bulan Sya'ban. Panjangkan aku dapat jumpa dengan bulan Ramadan. Artinya dia excited sangat nak tunggu bulan Ramadan. Jadi salah satunya adalah hafizil lisan. Orang yang jaga mulut. Ada juga satu hadis Nabi pernah sebut. Ada beberapa golongan, aku jadi garantor, penjamin, dia masuk surga. Mayadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Siapa yang boleh jaga benda hak duduk antara dua rahang dia, iaitu mulut, dan jaga benda hak ada antara dua peha dia, iaitu kemaluan. Dia boleh jaga benda tu dari mula sampai dia mati. Adman lahul jannah. Aku jamin dia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Jadi salah satunya adalah menjaga mulut. Ayolah tuan-tuan. Kalau tak ada benda nak cakap, kurangkanlah bercakap. Ada hadis menyebut, ada kelebihannya kita jadi orang yang diam. Tak banyak cakap ini. Cakap benda yang mustahak saja. Sebagaimana ada satu riwayat daripada Abu Nu'aim di dalam kitab Hilyatul Awliya. Wa man kasura kalamahu kasura saqatuhu. Wa man kasura saqatuhu kasurat khotayahu. Wa man kasurat khotayahu kanatin naru aula bihi. Orang kalau dia banyak bercakap, maka pasti ada banyak salah. Termencarut, tengata orang dan sebagainya. Siapa yang banyak salah, banyak dosa. Dan siapa yang banyak dosa, maka nerakalah lebih utama untuk dia. Ini hadis, walaupun Al-Iraqi menyebut bahawa hadis ini dhaif, tapi tidaklah hadis palsu. Itu boleh menjadi suatu yang menggerunkan kita. Maka kalau kita nak bercakap juga, elakkanlah beberapa perkara. Pertama sekali adalah, jangan ngata korang. Jangan ngumpat. Tadi imam kita menyebut tentang Isra' wal Mi'raj. Kita lagi 20 hari. Kita akan kenang peristiwa Isra' wal Mi'raj. Dalam riwayat yang dibaca oleh Ustaz tadi, masa Nabi balik daripada Isra' Mi'raj, lamma urija bi marartu biqaumin lahum azfarun min nuhasin yakhmushuna wujuhahum wa suduruhum. Ketika saya diisrakkan, kata Nabi, saya menempuh sekelompok manusia yang memiliki kuku buat daripada tembaga. Dan mereka cakar muka dan dada mereka sendiri dengan kuku mereka.
Fakultu, aku tanya pada Jibril, man haula'i ya Jibril? Siapakah mereka itu wahai Jibril? Jawab malaikat Jibril, haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Mereka adalah orang yang makan bangkai manusia di dunia. Mereka telah terjumus di dalam aib-aib mereka. Ini hadis dalam Sunan Abi Daud. Sama juga versi yang lain daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, lamma urija bi marartu bi qaumin lahum asfarun min nuhas. Sama jugalah Nabi cerita, aku balik, aku nampak satu kelompok kuku tembaga cakar muka, tapi semuanya diberi balasan disebabkan benda yang sama, kerana mereka ini dulu menjatuhkan kehormatan orang dengan kata-kata, mengumpat, mengutuk dan sebagainya. Dalam perbahasan ulama, hadis ini merujuk kepada satu perbuatan yang kita kena jauhkan, iaitu ghibah. Apa makna ghibah? Secara etimologinya, ghibah ini bahasa Arab daripada perkataan ghaba yaghibu ghaiban. Maknanya ghaib, tak hadir. Jadi berdasarkan etimologi ini, boleh kita faham bahawa ghibah ini adalah satu bentuk ketidakhadiran seseorang dalam perbicaraan kita. Kita mengata kepada orang yang tak ada. Dan hukumnya adalah haram. Haram mengumpat. Baik itu Allah warning dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12, wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maita fakarihtumu. Jangan kamu mengumpat satu sama lain. Adakah kamu suka makan daging saudara kamu yang mati? Sudah pasti kamu merasa jijik. Jadi mengumpat ini haram. Dan dalam satu riwayat, dosa mengumpat ini lebih keji daripada berzina. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia mendengar Nabi menyebut, wa iyyakum wal ghibata fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Takutlah kamu semua terhadap perbuatan mengata orang lain. Sebab mengata orang itu lebih berat dosanya daripada berzina. Sahabat bila dengar mereka pun heran, ya Rasulullah, wa kaifal ghibatu asyaddu minaz zina? Macam mana pula mengumpat lebih berat daripada berzina? Jawab Nabi, innar rajula qad yazni summa yatubu fayatubullahu alaih. Sesungguhnya orang kalau dia dah berzina, kemudian dia bertobat, maka Allah akan terima taubatnya kalau dia tobat bersungguh-sungguh. Wa in sahibal ghibah la yughfar lahu hatta yaghfir lahu sahibuh. Sedangkan orang yang mengumpat orang lain, tidak dihapuskan dosanya selama orang yang diumpat belum sudi mengampunkannya. Maka dia lebih berat lagi. Sebab itu ayolah bila nak bercakap, kena fikir banyak-banyak. Ni jadi ngumpat ke tidak? Ni kira ngata ke tidak? Iaitu Nabi suruh fikir bila nak bercakap. Innal abda la yatakallamu bi kalimati ma yatabayyana fiha yazilla biha illa nar ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib. Sesungguhnya seorang itu bercakap dengan satu perkataan yang dia tidak fikir bila nak bercakap, maka percakapannya itu boleh menjerumuskan dia dalam neraka yang jaraknya lebih jauh daripada timur dengan barat. Hadis Bukhari dan Muslim. Mengumpat ni tuan-tuan puan-puan, dia boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. Pertama melalui lisan, yang kedua melalui bahasa isyarat, yang ketiga melalui gerakan tubuh yang bermaksud untuk nak meremehkan orang, dan yang keempat melalui media massa. Dan sekarang majoriti mengumpat ini terjadi dalam format elektronik. Apakah bentuk-bentuknya? Ya, ini saya akan terangkan kemudian kerana kita nak memberi laluan kepada azan isyak. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kembali kita membicarakan tajuk ceramah malam ini, lidah berbisa pahala binasa.
Dan salah satu daripada perkara yang perlu kita elakkan daripada percakapan kita adalah mengata, mengumpat orang. Ini tak dibenarkan langsung. Namun sekarang majoriti mengumpat sekarang ni terjadi dalam format elektronik. Mengumpat dalam bentuk rancangan-rancangan televisyen misalnya. Rancangan-rancangan terjah sana, terjah sini. Ataupun banyak bercerita gosip rumah tangga artis. Ataupun dalam WhatsApp group misalnya. Hatta tuan-tuan pun sambil mendengar ceramah, boleh je mengumpat sambil-sambilan. Tak ada masalah. Sambil-sambil. Ngata sana, ngata sini, ngata ke penceramah ke, ngata ke masjid, apa saja. Boleh buat sambil-sambil sekarang ni sebab dalam format elektronik. Maka jauhilah budaya 3G ini. Ghibah, gunjingan, gosip. Sebab siapa pun yang bergosip kepadamu, pasti dia akan bergosip tentang dirimu. Orang yang suka bergosip dalam masyarakat, dia tak ada harga, tak ada nilai. Kata orang putih, great people talk about ideas. Average people talk about things. But small people talk about other people. Orang hebat, percakapan yang keluar daripada mulut mereka adalah idea. Bagaimana nak bangunkan masjid. Bagaimana nak ramaikan jemaah. Bagaimana nak bagi jemaah selesa. Bagaimana nak bangunkan bandar kita. Dia selalu bercakap tentang idea. Tapi average people talk about things. Orang biasa-biasa hanya bercakap tentang benda. Ikan makan di mana sedap. Perut dia, tekak dia. Benda gitu sajalah. Cerita pasal ride, motor. Itu sajalah kayu, bersikal. Dia tidak bercerita agenda besar. Tak. Tapi bukanlah dia teruk. Sederhana sajalah. Tapi small people talk about other people. Orang yang tak ada harga langsung. Yang percakapan keluar daripada mulut dia hanyalah tentang cerita orang saja. Orang itu banyak cerita tentang orang saja. Lepas tu kalau tuan-tuan menyelam di dalam dunia netizen, itu tak telayan di kita. Dunia yang lebih pelik daripada alam bunian lagi. Orang pernah pergi alam bunian pun tak rasa susah macam duduk alam internet ni. Alam yang luar biasa. Netizen kebal tuan-tuan. Sebab kita tak nampak mereka. Kalau nampak lebah muka terkajang di kita. Tak nampak. Jadi dia ngata kita merapat lah. Sebab majoriti yang duduk di alam internet ni adalah orang muda. The most active demographic on social media, umur 18 sampai 24 tahun. Dan ini banyak kajian dia buat. 90% manusia yang berusia antara 18 sampai 29 tahun, mereka memang berkemah di social media. Personally, professionally and academically involved. Malam ni masjid buat live. Tengok dalam, orang muda. Orang muda sambil nunggu itu. Dengan kerja je, terbaik ustaz, terbaik, terbaik. Itu je lah. Bukan kata tak boleh, tak. Orang muda. Dan kita tahu, kita semua pernah muda. Kita tahu, muda ni kena orang bimbing dia. Dan majoriti juga orang yang duduk di alam internet ini adalah penagih. Bukannya penagih dadah, penagih social currency. Dia, laman sosial internet ini dia ada mata wang dia. Social currency dia. Apakah mata wang yang digunakan dalam internet yang orang ketagih nak dapatkan? Likes, comment, share, follow. Itu bagus. Imam tadi intro dia kepada muslimin muslimat. Itu bagus. Ada setengah masjid memang bila tu imam saya akan marah dia. Bila dia buat ceramah macam jual kedai bandar, itu saya marah. Jangan lupa share. Like. Share. Kita takkan mula lagi belum ada 100 orang. Apa benda ni? Awak bukan jual bandar. Bukan jual kasut. Ceramah. Ada orang ke? Tak ada orang ke? Lantaknya lah. Ada. Share. Like. Itu dah penagih dipanggilnya. Orang dah ketagih kepada social currency. Tuan-tuan kalau nak tahu tuan-tuan ni dah ketagih tidak kepada social currency, cuba cek. Tadi datang masjid, selfie. Pak ambil gambar. Masuk Facebook. Masuk Facebook tadi pukul 7.45. Hari ni Alhamdulillah.
berada di Masjid Abu Bakar Temerloh, mendengar ceramah imam besar masjid negeri. Alhamdulillah, terbaik. Walau hujan, jemaah datang. Send. Pukul 8 kita cek. Tak ada like. Kacau. 8 suku buka. Takkan tak ada like. Akhirnya sampai 8.45. Sampai azan tadi habis diganti. Tak ada like hari ni. Lalah like sendiri je. La ilaha illallah, teruk lalu lah. Adalah satu like. Itu ketagih tu. Dia ketagih. Nak dapatkan jari biru itu. Tuan-tuan, yang kita kena pergi berubat tu. Maka apabila orang dalam dunia internet ni, dia ketagih nak dapat share, like, komen, follow, subscribe dan sebagainya. Lalu mereka akan buat pelbagai hantaran ataupun komen-komen di media sosial semata-mata nak mendapat social currency ini. Walaupun komen yang dia buat melukakan hati orang, tapi sebab orang print screen, share pula lagi, ramai pula. Oh, dia rasa megah pula. Wah, dia rasa begitu seronok sekali. Belum masuk lagi kadang-kadang stres di social media ni 40% adalah online harassment. Saya gelarkan netizen ni pencela maya. Pencela maya. Dan jangan heran, nanti di akhirat tidak mustahil ada satu neraka khusus untuk pencela maya ini. Sebab dalam Quran Allah Ta'ala sebut, wailul likulli humazatil lumazah. Cilakalah orang hak tak reti jaga mulut. Yang kerjanya humazah, lumazah. Apa makna humazah, lumazah? Ini ceramah lain tahun lah pula. Panjang pula. 10 tafsir para ulama' menceritakan apa makna humazah, lumazah. Dan kenapa orang mulut tak diinsurans ni ada neraka khas. Wail untuk mereka. Kenapa tak boleh kongsi dengan neraka lain? Orang ajar. Dia kena duduk neraka lain. Sebab hatinya busuk. Maka kena ada satu neraka yang apinya sampai menyulang afidah. Sampai ke hati. Hati busuk. Dan panjanglah cerita humazah, lumazah ni panjang. Tuan-tuan balik boleh buka je. Lepas tu pada orang muda-muda kena ingat. Mulut kena jaga. Awak orang muda. Kita orang dulu pernah muda. Tapi sebab kita ni ada hormat lagi pada orang tua. Orang tua ni walaupun belajar tak tinggi, kita hormat. Tapi budak muda sekarang kita tengok lain macam sikit. Dia ilmu yang mereka dapat hanya dapat membentuk otak, tapi tak ada pada watak. Watak tidak ada. Kau mungkin ada kata, saya walaupun nampak kurang ajar Ustaz, tapi saya nak amal makruf nahi mungkar. Bila berlaku kemungkaran saya kena tegur. Dalam agama memang ajar amal makruf memang kena kurang ajar. Tak? Kau mengaji di mana? Kalau nak menegur pun ada cara. Santun menegur menurut alur. Santun menyapa bermalih muka. Adat menegur baik-baik. Syarak dan adat mesti ditelik. Menegur jangan semena-mena. Supaya tidak jadi bencana. Menegur jangan sampai menista. Supaya tak jadi silang sengketa. Sebelum menyapa, tengok rupa. Sebelum menegur, tengok umur. Orang yang awak nak kecam itu, sebaya toki awak. Sebaya ayah awak. Mungkin sama pak saudara awak. Sama abang awak. Hormat umur. Nak sanggah pun kena ada cara. Elok menyanggah bawa faedah. Buruk menyanggah bawa fitnah. Kalau menyanggah niatnya buruk. Mana pergi orang mengutuk. Bila menyanggah mendapik dada. Orang menyampah manfaat tak ada. Elok menyanggah bawa manfaat. Buruk menyanggah bawa mudarat. Kalau menyanggah mencaci maki. Mana pergi pun orang benci. Kalau menyanggah tidak senonoh. Alamat hidup akan bergaduh. Kita kalau semayang kejap lagi ni Kang, katalah imam buat salah. Dan kesalahan dalam semayang itu mesti ditegur. Tuan-tuan katalah imam sepatutnya rukuk. Habis Fatihah, habis surah lazim, patut dia rukuk. Tiba dia terus sujud Kita pun jadi makmum. Takkan baca izajah. Tadi takkan terus, bukan sejadah. Oh, imam salah. Kita kena tegur, dia langgar rukun. Bagaimana cara tegur? Boleh kurang ajar? Mana boleh? Sepok punggung? Tak boleh. Tak boleh. Bagaimana cara menegur? Pakai tasbih. Subhanallah. Punyalah lembut.
Takbir pun tak boleh sebab takut bergaduh. Ada kali masalah, takbir, Allahu Akbar. Oh, kejut imam. Ni ceramah ke semayang? Takut menimbul fitnah, pakai tasbih. Subhanallah. Sebab ada imam memang kita tak nabi degil ada. 3 kali kita baca tasbih. Kalau masih dia degil juga, kita mufarakah. Bagaimana cara mufarakah? Teruskan semayang, jangan batalkan. Semayang seorang. Kalau batal, kena buat semayang baru. Kalau okeylah semayang, takut batal lagi. Berapa kali orang nak nyambung semayang? Jadi biar kita duduk atas surau, orang di bawah tak tahu di atas ada pergolakan. Sebab orang tak perasan pun. Tenang saja. Sebab ada iman degil, kita tak nafi. Dia rukuk, pum, keluar angin. Soft tamu semua, per. Kita tegur, subhanallah. Jenis tak bunyi, tapi ada bau. Subhanallah. Kita tahu imam. Dia buat bodoh. Patutnya dia kenalah mengundur diri, letak jawatan. Tak. Dia teruskan juga sembahyang. Sampai habis 4 rakaat. Makmum 4 rakaat semua. Jangan keluar daripada sembahyang. Kekal je. Habis sembahyang makmum tegur. Imam, minta maaf. Awak tadi buang angin tak? Komen 6 orang saksi. Saksi. Bau ada. Syarat pekoh ada bau. Kira lah. Betul tak imam batal? Tak apa. Memang farakah dah cuma nak tahu. Batal ke tak? Sebab kalau batal imam kena sembahyang balik. Maka imam ni pun jawab. Oh sikit kira. Jasa kawan banyak lagi awak tak nak pandang. Surah ni kawan yang ejah mesti besar dapat. Oh dia kira ke jasa dia. La ilaha illallah. Orang bukan masalah tak kenal jasa awak. Awak baru buat kesalahan besar. Koma dah lepas dalam farakah. Dia tu. Ada imam tak kerti bahasa. Ada. Dan ada juga makmum tak kerti bahasa pun ada. Imam buang angin. Dia dengar. Dia kata demi setia kepada imam, aku akan buang angin lebih kuat lagi daripada itu. Ni totok namanya. Payah cerita lah tuan-tuan. Kalau dah tak ansuk payah. Jadi jauhkanlah daripada ngata, ngumpat, mencela. Walaupun kita niat amal ma'ruf nahi munkar. Ada satu hadis Nabi pernah berborak-borak dengan sahabat. Nabi tanya, atadruna mal ghibah? Mau tahu tak ghibah atau mengata ni apa? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata sahabat, hanya Allah dan Rasul saja yang tahu. Kata Nabi, mengumpat ni, zikruka akhaka bima yakrahu. Ngumpat ni adalah engkau bercakap benda hak saudara engkau tak suka. Maka ada seorang bertanya, ya Rasulullah, afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Ya Rasulullah, bagaimana jika apa yang kami sebut tu memang ada pada orang itu? Contohnya, ni contoh kawan kita, kulit hitam, kulit gelap. Daripada kita sekolah, memang kita panggil dia black. Dan memang dia black pun. Jadi, sahabat kalau tanya Nabi, kalau kami sebut memang benda tu ada kat dia, salah juga ke ya Rasulullah? Apa respon Nabi? In kana fihi ma taqulu faqad ibtabtahu wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Kalau apa yang awak cakap tu ada pada dia, maka itu dia kira ngumpat. Tapi kalau awak cakap benda tu tak ada pada dia, itu dia kira fitnah. Ni hadis Muslim. Contoh, kita panggil kawan kita ni, contoh panggil black. Daripada sekolah rendah sampai dah kerja, panggil black je. Save nombor dia dalam telefon pun black. Rupa-rupanya dia ni, benarnya bukannya black kulit dia. Bila pergi ke Jabatan Kimia, kita cek kulit dia, dermis dia. Bila cek dalam mesin, rupanya bukannya black, tapi dark brown. Mana selama ni kita fitnah dia. Dia bukannya black, dark brown. Maka by right kita kena panggil dia dark brown daripada dulu. Kena tukar nama save nombor dia dark brown. DB lepas ni. Maknanya daripada sekolah rendah kita fitnah dia. Itu jangan sebut je orang warna apa biar lantak. Hatta orang tu tinggi, rendah, pendek, pandak ke apa ke, tak boleh sebut. Pernah Aisyah radhiyallahu anha duduk kat Nabi. Lalu satu orang perempuan. Perempuan ni agak rendah. Daripada suami dia tinggi, dia rendah. Keluar pada mulut Aisyah, ma'aksaraha. Pendeknya, kata Aisyah. Nabi
Irtabtiha. Awak ngata ke dia dah, ngumpat ke dia. Kata Aisyah, ngumpat celah mana? Memang tengok pendek betul, paras pinggang. Suami dia tinggi. Kata Nabi, zakarti akhbaha ma fiha. Awak cakap satu ayat, kalau dia dengar dia kecil hati. Memang dia tahu dia rendah punya, sebut. Artinya walaupun benda tu real, tak boleh sebut. Senang cerita diam lah, cakap diam. Diam. Cuma Islam ni agama yang rahmah. Agama yang memahami keperluan manusia. Ada masa ngumpat ni boleh. Boleh. Masa bila kita boleh dibenarkan mengumpat atau kata orang sekarang ni membawang. Masa bila boleh? Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, Azammu laysa bighibatin fi sittatin. Celaan bukanlah ghibah pada 6 keadaan. Mutazallim wa mu'arrifin wa limuzhirin fisqan wa mustaqtin wa man muhadzarin talabal i'anati fi izalati munkarin. Kata dia pertama sekali adalah bila buat pengaduan. Boleh. Dibolehkan bagi orang yang dianiaya membuat pengaduan pada pihak berkuasa ataupun hakim misalnya, untuk mengadili orang yang telah buat zalim atau menganiaya dia. Maka dia boleh dalam prosiding ke, dalam aduan ke, dia menceritakan si fulan telah kenat saya ni. Boleh tak dikira ngumpat. Dalilnya adalah firman Allah, la yuhibbullahul jahra bisu'i illa man zulim. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak menyukai ucapan yang buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Surah An-Nisa ayat 148. Ada satu kisah di zaman Nabi SAW. Ni hadis Muslim, panjang ceritanya. Ada satu orang wanita zaman Nabi namanya Tamimah binti Wahab radhiyallahu anha. Tamimah ni dia ada suami, ada anak. Satu hari suaminya nama Rifa'ah radhiyallahu anhu. Mereka bahagia suami isteri. Satu hari toh macam mana bergaduhnya, si Rifa'ah ini dia telah ceraikan Tamimah talak 3. Terus bagi 3 terus. Patut Tok Mak Ninah lah dulu. 1, 2, 3. Bagi terus 3. Jadi bila bagi terus talak 3, zaman itu dia kira talak 3 lah. Akhirnya kenalah orang Melayu panggil Cina buta. Saya tak tahu ngapa nyalah ke Cina daripada dulu, tak tahu. Marah betul ke Cina agak daripada dulu ke. Jadi akhirnya Tamimah kahwin dengan Abdul Rahman bin Zubair radhiyallahu anhu. Kahwin. Dia dah pakat dengan suami dia dulu. Mana kahwin dengan suami awak, buatlah kok mana-mana cerai. Cukup edah, habis edah, kita kahwin semula. Accident ni tak boleh undo lah. Tu macam mana? Yalah. Kahwin. Kahwin punya kahwin, tak cerai-cerai. Sedangkan Tamimah ni dia tak suka pun suami baru. Dia ni sebab dia memang niat dia nak Cina buta je. Hanya nak kesempatan nak balik semula kepada Rifa'ah, suami lama. Bila suami dia buat tak tahu, dia macam mana aku nak minta cerai. Macam drama cerita dia, sedap boleh buat skrip cerita dia. Dia pun pening-pening, dia kata aku ngadu ke Nabi lah. Dia pergi jumpa Nabi, buat appointment. Buat appointment, okey, Nabi kata perempuan bolehlah datang. Dalam riwayat Muslim menyebut Tamimah datang jumpa Nabi pakai baju hijau. Bayang Madinah tu coklat, bukit coklat, tanah coklat. Datang baju hijau, memang nampak lah, satu kampung nampak. Allah dia berjalan baju hijau. Dia pun duduk. Dalam ceritanya Tamimah nak mengadu suami ya Rasulullah. Suami baru dia lah. Wallahi mali ilaihi min zanbin. Suami saya ni ya Rasulullah baik sangat orangnya. Tak pernah buat zalim saya, baik orangnya. Dah ada masalah apa datang ceritanya. Illa anna ma ma'ahu laysa bi'aghna anni min hadhihi wa akhazat hudbatan min saubiha. Dia kata suami saya ni okey Rasul, tapi ada satu problem ya Rasul. Apa dia punya problem? Dia angkat lengan baju dia,
Dia punya ini tak angry bird, tak angry ya Rasulullah. Ini macam. Wa akhazat hudbatan min sawbiha. Dia angkat lengan baju. Ini macam ya Rasul. Dogok ceton setengah baru. Bayangkan Nabi nak bagi kaunseling, pulak dah. Tunjuk lengan baju depan Nabi. Mana angkat jatuh. Angkat jatuh. Angry bird dia tak boleh angry lagi ya Rasulullah. Kira ngumpat ke tak? Tak. Sebab dia, apa respon Nabi ketika itu? Jadi maksud Tamimah nak mengatakan suaminya tu tak mampu untuk menjadi seorang laki-laki. Maknanya dia punya kemampuan tu terbatas, dia umpama hujung baju yang terkulai saja. Itu bahasa mudahnya. Jadi Nabi ni bila dengar cerita itu, Nabi tak marah. Nabi kata, Astaghfirullahaladzim, awak ngata ke lelaki tak baik gitu. Tak. Dia kata ginilah, saya mana boleh dengar sebelah pihak. Kau ngata ke dia pelik-pelik, rupanya tak. Saya panggil suami awak sekali lah ya. Biar adik. Itu cara Nabi. Jadi Nabi minta seorang bantu pergi cari Abdul Rahman. Carilah Abdul Rahman. Abdul Rahman ni dulu, dia ni duda sebelum kahwin dengan Tamimah. Ada anak. Orang pun ngadu. Abdul Rahman, hari ni kau punya isteri cerita macam rancang. Gini. Malu Abdul Rahman. Dia kata aku tak kot. Ya. Abdul Rahman bawa anak dia, anak dengan isteri lama dia, bawa datang jumpa Nabi. Dia mendengar bila isteri dia mengadu tentang kemampuan kelelakian dia, malulah dia. Kata Abdul Rahman, kazzabat wallahi ya Rasulullah. Ini isteri saya ni penipu besar. Wallahi menipu ya Rasulullah. Inilah umfiduha nabdal adim. Saya boleh puaskan dia lebih daripada yang sepatutnya. Walakin nahana shizun. Turidu rifa'ah. Tapi dia ni nusyus ya Rasul. Saya tahu. Dia ada komplot. Dia nak balik semula ke laki dia. Rifa'ah. Saya tahu. Dia tak cerita, saya tahu. Dia nak jadikan saya batu loncatan. Dia cerita semualah pula. Nabi duduk tengah-tengah. Dengar ni. Orang dia cakap. Orang dia cakap. Adakah Nabi hukumkan mereka ngumpat? Tak. Sebab mereka sedang buat pengaduan. Tapi dalam riwayat tersebut, Nabi senyum je lah. Dengar ni. Iyalah. Nabi nak damaikan. Sebab itu kepada puan-puan, ini juga satu pelajaran. Kalau dalam enakmen kita di negeri Pahang, sekiranya suami kita menghadapi masalah yang dipanggil sebagai al-fucuk al-arwah, dipanggil ya. Atau al-fucuk al-maut dipanggil. Hari itu boleh nak buat pengaduan di pejabat agama. Boleh. Tapi pengalaman kami di pejabat agama jarang ada isteri nak bercerita. Sebab mereka cuak. Takutkan orang pandang dia dengan pandangan, takutkan ada kadang budak muda yang bagi bimbingan. Malah aku nak cerita budak-budak ni. Kahwin budak lagi kadang ada yang tak nak cerita. Sebab kita pernah dengar ada isteri datang mengadu cerita hal benda pasangan suami isteri. Tapi disindir pula oleh budak-budak pejabat agama ada juga. Alah kau banyak je lah sabar kau. Sudah-sudahlah makan jamu. Tak boleh gitu. Bukan kerja awak. Nabi pun tak marah Tamimah cerita hal macam tu. Baik, kalau ada masalah boleh panjangkan. Dan tu tak dikira mengumpat. Jangan posting dalam Facebook, cakap dalam Twitter. Tu tak ada faedah. Cerita kepada, sebab kita negara hukum, dibenarkan. Tu yang pertama. Ketika mengadu, boleh menceritakan keburukan. Yang kedua, ketika kita minta bantuan untuk mengubah kemungkaran seseorang dan kita nak mengembalikan dia ke pangkal jalan. Maka seorang itu boleh berkata kepada orang yang diharapkan berkemampuan untuk menghilangkan kemungkaran. Kita kata si fulan ni dia dah buat begini-begini. Tolonglah hentikan dia perbuatan dia berjudi itu. Walaupun bunyinya ngata, tapi kita nak minta bantuan. Yang ketiga, ketika meminta fatwa. Boleh. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, qalat Hindun imra'atu Abi Sufyan lin Nabi. Satu hari datang Hindun berjumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahihun. Ya Rasul, suami saya ini kedekut sangat. Ya Rasulullah. Walaysa yu'tini ma yakfini. Dia beri kepada saya wa waladi ma yakfini. Benda hak tak cukup. Illa ma akhaztu minhu wa huwa la ya'lam. Sehingga saya terpaksa curi duit dia ya Rasulullah.
Jadi saya nak tanya hukum. Boleh tak saya curi duit suami saya? Kedekut sangat ya Rasulullah. Dia minta fatwa. Dia minta hukum. Tapi dia menceritakan keburukan suami dia. Maka apa Nabi menjawab? Khuzi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambillah, tak ada masalah. Jangan ambil lebih daripada yang awak nak gunakan. Mana ambil sekadar keperluan untuk beli barang runcit misalnya. Awak jangan ambil boleh bayar down payment pula beli kereta betul banyak sangat. Ini yang munasabah sajalah. Mana boleh perempuan kalau berhadapan suami kedekut luar biasa, setara dengan Haji Bakri bin Lebay kedekut, boleh cilok je lah duit dia. Haji Bakri kan kedekut, cerita Piramli tu. Anaknya manisah, nak beli mesin jahit. Anak sendiri minta, demam. Tapi tai dia mengorat cikgu manisah, beli kereta baru. Ada kan biasanya gitu. Anak sendiri dia berkira. Orang dia belanja kedai boleh mahal. Ada orang biasanya begitu. Yang keempat, boleh mengumpat untuk memperingatkan orang Islam daripada kejahatan orang lain. Boleh. Boleh, tak jadi masalah. Contohnya, tuan-tuan duduk berjiran. Hari Minggu, kita duduk di rumah. Tiba nampak rombongan kereta banyak pergi rumah jiran kita. Kita pun intai ikut tingkap. Apa hal kereta banyak? Rupanya rombongan meminang. Siap bawa sirih macam-macam ni. Oh, anak jiran aku ni orang Pinang dia. Baguslah. Kita pun busy body lah intai. Tiba kita tengok dalam ramai-ramai tu. Mamat ni ke? Sudah. Siam pula. Sebab kita kenal dia. Kita kenal jahat dia. Jadi, dia peminang pun dah selesai, kita tak nak campur lah. Rombongan dah balik, kita pun pergi rumah jiran kita. Haji, minta maaf. Ni bukan nak busy body. Tadi datang Minang ke? Ngapa? Minta maaf lah, saya ni bukan nak campur orang. Tapi, kalau hak tadi lah datang, ini keluarga bukan orang baik-baik lah. Hak saya nampak dalam kereta tersengih-sengih tu, kalau itulah bakal menantunya, jahat ingat budaknya. Kan ngata tu. Jiran kita marah. Awak ni mulut kau hajar betul ngata orang jahat macam-macam. Awak tahu mana? Lah dia kaki dandut tu. Gini joget. Sedap ingat awak tahu di mana? Lah pakcik saya berdandut juga. Kami sekapai belaka. Cocok bintangnya. Satu kluster semua tu dengan saya belaka. Ginilah pakcik, saya tidak nak campur tapi tak payahlah pakcik. Tunggulah orang lain ni tak senonoh belaka. Bunyinya mengata. Tapi kita nak menyelamatkan jiran kita. Dengan syarat kita bukan fitnah. Kita tahu betul. Sebab kita pun geng-ronggeng juga. Mana bukan sebab baca dalam internet. Kita pun geng tu juga. Yang kelima, kita dibenarkan sebut benda macam ngumpat ni bila orang tu terang-terangan menampakkan kefasikan dia. Atau menunjuk-nunjuk sangat dia punya maksiat dia. Terang-terang minum arak, terang-terang ambil duit secara batil. Boleh, itu kita sebutkan kejahatan dia. Kejahatan dia, bukan nama dia, orang dia, hidung dia, badan dia, tak. Kejahatan dia. Aisyah radhiyallahu anha cerita, anna rajulan ista'zana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala za'nu lahu bi'sa ahuril 'ashirah. Ada seorang datang minta izin pada Nabi. Maka Nabi pun mengatakan, izinkanlah dia. Dia adalah sejahat-jahat orang yang duduk di tengah-tengah kaumnya. Jadi ada, boleh disebutkan. Apa lagi kita boleh sebut? Banyak lagi lah, antaranya kita sebut kecacatan orang. Tetapi kecacatan itu bukan kerana menghina dia, tapi tanda pengenalan. Dan biasanya benda ini dia tidak berlaku pada orang awam. Kita duduk kampung tak guna. Ini untuk menyebut nama orang-orang alim. Ramai di kalangan ulama' tuan-tuan, dia punya lakab dia, gelaran dia adalah gelaran kecacatan dia. Al-A'mash, Al-A'raj, Al-A'ma. Kalau Al-A'mash ni maknanya gabun. Dia ulama' besar tapi dia gabun. Jadi orang nak membezakan nama ulama' tu ramai. Muhammad ni pun Muhammad, ni pun Muhammad. Yang Muhammad mana? Syekh mana? Syekh Muhammad Al-A'mash. Hak gabun tu. Hak bila membaca tak spek, tak buku gitu. Orang ingat. Tapi bukan ngata dia nak membezakan. Ataupun nama Al-A'raj.
tempang sikit berjalan. Ini untuk orang alim saja. Untuk orang biasa-biasa itu tak boleh digunakan. Sebab bila orang alim, kita sebut bukan nak merendahkan dia. Kita nak membezakan dia antara alim. Dia memang dulu, orang-orang alim dulu, ramai OKU. Atha bin Rabah, yang tuan-tuan biasa dengar namanya, ni ulama' tabi'in. Dia ahli fiqh yang terkemuka di Mekah. Di hidup zaman Umayyah. Dia ni orang yang, kalau berjalan tu, dia tak berapa cantik perjalanannya. Kaki dia tu ada macam tempang sikit. Sampai setengah riwayat sebut dia ni kulit hitam, hidung kempih, kaki tempang, tangannya sebelah tak boleh guna. Macam-macam. Kalau kita baca, teruk je mengata. Tak, bukan ngata. Nak ngata ke dia ni, walaupun lemah begitu, dia boleh jadi ulama' besar. Dia tidak kira mengumpat. Begitu juga perawi-perawi hadis. Ramai perawi yang OKU, itu ramai. Ada yang dipanggil Al-A'raj, maknanya tempang. Contohnya, Abdul Rahman Ibn Hurmuz Al-A'raj, ataupun Yahya bin Zakaria, atau Muhammad bin Yusuf. Ini ulama' besar-besar, kakinya tempang sikit. Ada juga yang dipanggil Al-A'mash, rabun mata, ataupun Al-Asam, pekak. Ada yang dipanggil Al-Aftas, maknanya hidung kempih. Ada di kalangan ulama'. Imam At-Tirmizi, itu rabun dipanggil. Imam At-Tirmizi di hujung hidup dia, di perawi hadis terkenal, matanya tak nampak. Ada orang kata dia macam buta terus, tapi dia rabun teruk, dia tak nampak. Tapi sebab dia orang alim hadis, ketika mata dia dah tak boleh nampak ni, dia pernah orang bawa dia satu tempat. Dia kata masa saya muda dulu, saya boleh nampak lagi, tempat ni dulu ada pokok depan tu, seingat saya. Kamu pergi cek, pokok tu ada lagi ke tak? Kalau pokok tu tak ada, ambil kitab hadis saya, bakar semua. Maknanya saya punya pemikiran dah lemah. Sampai begitu. Anak murid pergi, tengok tak ada pokok. Pergi beritahu Imam Nawawi. Betul, Tirmizi. Tuan Guru, tak ada pokok. Menangis dia. Oh, aku punya pemikiran dah lemah. Ya Allah, ampunkanlah aku gini-gini. Dia kata, jangan pegang dah kitab aku ni. Takut hadis yang aku hafal tak betul. Tiba datang orang kampung kata kepada anak murid, dok, dulu sini ada pokok. Majlis perbandaran potong dah. Barulah dia syukur, alhamdulillah. Okey lagi lah pemikiran aku. Dia ingat lagi. Itu Imam At-Tirmizi. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, ini satu sajalah yang kita boleh bincang pada malam ini. Mulut kita nak jaga sekali adalah jangan ngumpat. Jangan ngata, jangan ngumpat. Kalau tuan-tuan rasa, oh payah ustaz kalau tak ngumpat, diam je lah. Lepas tu Nabi suruh dua. Cakap yang baik, tak mampu diam. Kalau tak mampu juga diam, tidur lah tuan-tuan. Kalau bercakap masa tidur tak tahulah apa jadi. Marilah kita jaga mulut kita. Mudah-mudahan dengan kita menjaga mulut kita, surga akan rindu kedatangan kita. Kerana kita terdiri daripada orang yang hafizul lisan disebut. Orang yang menjaga lidah. Banyak nak diterangkan, tapi saya kira sekadar itulah sembang-sembang pada malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih atas undangan. Dan terima kasih juga atas kedatangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita ini sama-sama diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan umur kami pada bulan Rajab, berkatkan umur kami pada bulan Sya'ban. Panjangkanlah umur kami dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana. Wa ilal khairi qaribna wa anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir.
Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.